Weh, raya dah nak dekat ya. Aku rasa macam excited gila raya tahun ni sebab aku tahu nak makan rendang dan melanda walaupun tak boleh rentas negeri pun whatever Tak tapi apa, kita beraya kat rumah kawan. Why not? Tapi cita-cita raya-raya ni dah bayar zakat ke? Oh lah kan. Nak raya kena bayar zakat dulu. Tapi kan kalau boleh bersedekah kenapa kena bayar zakat? Korang tu lah. Kita ni macam nak masuk raya kena berzakat dulu. Tapi macam mana nak dapatkan penjelasan, kita kena tanyalah dengan Ustaz. Kita ada geng baru hari ni. Kita ada geng baru hari ni Korang yang timbulkan persoalan, kenapa saya pula yang kena jawab? Okay. So bila kita sebut tentang zakat dengan sedekah, kedua-dua ni actually dia benda yang berbeza. Zakat ni satu kewajipan, sedekah pula dia berbentuk sunat dan tidak ada sebarang orang kata apa, tata cara ataupun dia panggil panduan-panduan khusus yang berkaitan dengan sedekah. Dia terbuka dan boleh dilakukan bila-bila masa dan diberikan kepada siapa-siapa saja. Tetapi zakat dia adalah satu ibadat yang wajib, yang mana kalau dalam bulan Ramadan zakat yang diwajibkan itu adalah zakat fitrah, dan dalam bulan-bulan yang lain boleh juga dibayar bulan Ramadan zakat yang berkaitan dengan harta kita. So zakat ni dia benda wajib, dia ada asnaf yang tertentu, dia ada syarat-syarat dia dan ada harta-harta yang dikenakan zakat. Okey Ustaz, kalau macam bila bercerita pasal asnaf Ustaz, macam saya ada jiran dekat belakang rumah Ustaz. So dia belakang rumah you ke belakang rumah saya? Belakang rumah saya. So okay. Dia antara golongan OKU. Tapi kenapa Ustaz dia tak dapat zakat? Dia mungkin begini, kadang-kadang bila kita sebut tentang golongan orang kurang upaya, orang kurang upaya ni boleh jadi dia termasuk dalam golongan asnaf. Golongan asnaf ni sama ada dia orang ni fakir miskin, golongan gharimin yang berhutang, ataupun golongan-golongan lain yang ditentukan oleh Allah. Boleh jadi. Boleh jadi juga mereka ni mungkin OKU tetapi mereka ni mempunyai pendapatan. Ada OKU yang boleh menjana pendapatan sendiri. Jadi kita kena pastikan dulu, tak semestinya semua OKU boleh dapat zakat, tetapi kalau dia layak disebabkan oleh kerana dia fakir miskin dan sebagainya, boleh berhubung dengan pusat zakat ataupun boleh berhubung dengan Baitul Mal untuk mereka datang ziarah dan mereka akan nilai sama ada boleh dapat zakat ataupun tak boleh. Itulah ingatkan OKU tu kira macam semua boleh dapat. Tak semestinya sebab saya ada tahu kawan OKU juga tapi dia boleh buat sehari dekat berbelas ribu juga dia punya pendapatan. Sehari tahu. Okey Ustaz, kita macam bila masuk bulan Ramadan Ustaz, kita ingat memang nak bayar zakat fitrah. So macam mana dengan zakat harta pula Ustaz? So mungkin Ustaz boleh terangkan. Baik, dalam kategori zakat ni kita ada dua. Satu dipanggil zakat fitrah ataupun zakat badan. Yang tu semua individu, tak kira tua, muda, kecil, besar, hamba sahaya ataupun orang yang merdeka, semua kena bayar zakat berdasarkan tubuh badan individu masing-masing. Itu zakat fitrah. Yang kedua disebut sebagai zakat harta. Zakat harta ni semua jenis harta-harta yang kena zakat lah. Sama ada emas, perak, kita punya perniagaan, kita punya ternakan, kita punya tanaman. Lepas tu zakat apa lagi yang moden-moden ni, ada zakat pendapatan, zakat KWSP, zakat saham, zakat pelaburan, zakat macam-macam lagi lah. Yang kalau kita lihat dari sudut harta tu bersifat berkembang dan dia mampu mendatangkan menjana kekayaan kepada seseorang, maka harta tu kena zakat 2.5%. Okay, Ustaz, macam Ustaz cakap tadi pasal zakat harta kan. Contohlah orang katalah kan, kalau kita nak elak bayar zakat emas, kita kena pakai emas tu dalam tempoh setahun. Tapi contohlah kan, kalau tiba-tiba saya macam nak buka lah sekejap simpan, pakai 2 bulan betul saya nak simpan. So macam mana tu? Okey, bagus soalan ni. Sebab selalu orang salah faham mengenai zakat emas. Ada yang kata kalau pakai memang tak kena. Betul, dari satu aspek betul. Tetapi kalau pemakaian itu melebihi 800 gram. Maksudnya kalau jumlah emas yang dipakai melebihi 800 gram, maka ketika itu dia tertakluk kepada zakat. Dia tinggi sikit lah, dia punya threshold dia. Cuma kaedah pemakaian betul. Kalau dia pakai walaupun sekali dalam setahun, maknanya dalam setahun tu dia bukan pakai hari-hari pun. Sekali je, dah tak boleh pergi mana PKP kan. Dia pakai kat rumah, dia tunjuk, kata dia buat FB live ke whatever. Dia pakai sekali saja, itu diconsider as pakai. Maksudnya kalau pakai bawah daripada 800 gram, maka tak kena zakat. Tapi yang more than 800 gram, yang tu kena zakat. Ustaz, nak tanya, kenapa dalam banyak-banyak bulan, kita ada bulan Ramadan, kita ada bulan Syawal, tapi apa kelebihan bayar zakat pada bulan Ramadan ni? Okey. Kelebihan bayar zakat bulan Ramadan ni antaranya orang nak ambil pahala dan keberkatan berganda pada bulan Ramadan. Dalam satu hadis Nabi ada sebut setiap amalan tu digandakan 10 kali ganda, tu basic. Kemudian Allah Ta'ala boleh tambah kepada 700 kali ganda.
Itu tambahan. Kecuali puasa, kata Allah, dalam puasa ni aku sendiri yang akan nilai. Puasa ni untuk aku dan aku sendiri akan nilai. So, kebiasaannya orang menganggap puasa bukan sahaja dia ibadah yang terhenti kepada sekadar puasa, tetapi dia ada integrasi dengan ibadah lain. Jadi mereka biasanya mengambil keberkatan bulan Ramadan, nak pahala berganda tu, dalam keadaan berpuasa bayar zakat, dapat double. Maknanya lagi hebat ganjaran pahala yang Allah bagi. Sebab tu orang berebut-rebut, dan kadang-kadang mereka menjadikan haul mereka ataupun pusingan setahun mereka nak bayar zakat tu pada bulan Ramadan. Tapi Ustaz kan macam orang kata lah, ni orang kata bukan saya tau, orang cakap kalau bersedekah ke bayar zakat tu lebih senang direct kepada asnaf yang diorang kenal kan. Kata-kata nakal diorang lah, kalau bagi kepada institusi zakat macam ambil masa sikit untuk sampai. Macam kenapa tu Ustaz? Ini biasa persepsi masyarakat, orang kata, dan juga mereka yang beranggapan sedemikian. Cumanya untuk pemberian zakat secara individu langsung ataupun direct kepada asnaf ni, dia ada beberapa implikasi. Implikasi pertama, kalaulah asnaf tu bukan asnaf yang betul, maka zakat itu mengikut pandangan Imam Syafi'i tidak sah dan wajib diulang semula. Itu risiko dia. Walaupun kita anggap dia sampai cepat, nampak macam tu, tetapi apabila kita membayar kepada institusi, zakat kita tu telah dianggap selesai. Dan lagi mudah, dan macam tanggungjawab kita dah bagi je, dah settle. So tak payah fikirlah betul ke tak. Ustaz, okey, sempena bulan Ramadan ni kan, apa inisiatif PPZ Mawib untuk mengajak orang ramai membayar zakat? Okey, antara yang kita buat, kita biasanya buat kempen, dan kempen ni untuk tahun ni kita namakan sebagai Ramadan untuk semua. Maknanya kita nak share lah Ramadan ni dengan semua orang, termasuklah golongan-golongan fakir miskin dan seumpamanya. Mereka sepatutnya tidak ketinggalan dalam menyambut kemeriahan Ramadan dan juga nanti berhari raya Aidilfitri. Kemudian kita buat beberapa aktiviti turun padang, antaranya program ziarah Ramadan PPZ Mawib yang berlangsung selama 4 siri. Kita bawa turun bersama-sama kita pembayar-pembayar kita. Kita ajak sekali yang bayar-bayar zakat dengan kita ni, kita ajak untuk tengok macam mana agihan itu dilaksanakan oleh Baitul Mal Mawib. So dia orang dapat feel lah, dia orang dapat tahulah, oh rupanya duit kami ni guna dekat sini. Okey. Ya Ustaz, kita dalam keadaan pandemik COVID ni kan, kita ada mak ayah kat rumah. Risau pula kalau nak kasih dia keluar ke, nak, walaupun contohlah nak pergi bayar zakat kan. Tapi kita, biasalah kita pun nak rasa, diorang pun nak rasa the moment of nak angkat tu kan. Tapi contohlah kita tak benarkan diorang kena duduk rumah je sebabkan risau COVID kan. So boleh ke kita sebagai anak mewakili ibu bapa kita bayar kan? Boleh, tak salah untuk anak mewakilkan ataupun mewakili ibu bapa untuk nak bayar zakat fitrah. Dibenarkan, cuma syarat yang paling utama adalah mesti meminta keizinan mereka terlebih dahulu. Siapa-siapa pun, kalau kita nak bayar zakat on behalf siapa-siapa yang berkaitan dengan zakat fitrah, zakat harta, kita tak boleh bayar on behalf kecuali dia wakilkan kita, sama ada dia beri duit ataupun dia suruh kita bayar dulu, kemudian dia ganti duit tu sebab dia berkaitan dengan duit punya tuan tu. Tapi zakat fitrah kita boleh bayarkan bagi pihak orang lain dengan syarat dia dah bagi keizinan, dan setelah dia memberikan keizinan barulah kita boleh bayar bagi pihak mereka. So kalau nak bayar bagi pihak mak ayah, call mak ayah, tahun ni zakat fitrah settle. Oh, tak boleh dia macam kita bayar macam mak surprise. Tak boleh. Kalau surprise yang tu, lepas tu malaikat kata surprise tak jadi. Jadi susah juga. Ingatkan macam boleh kita macam suka hati, contoh ialah sebab dah mak bapak kita, so kita bayarkan je. Sebab gini, dia berbeza daripada ibu bapa ataupun bapa membayar bagi pihak ahli keluarga. Sebab itu menjadi tanggungjawab kerana mereka tu di bawah tanggungan. So yang tu dia tak perlu minta izin sebab memang jadi tanggungjawab dia. Tetapi untuk kita anak-anak, kepada ibu bapa ataupun kepada orang lain, mungkin kita ada adik-beradik kita ke siapa-siapa yang kita nak bayarkan, maka hak individu tu perlu diminta daripada setiap individu. Jadi contoh kalau saya terbayar dulu, kalau kita terbayar dulu, lepas tu kita bagi tahu mak kita, so benda tu tak jadi kan. So kita kena ulang balik. Kena ulang semula sebab mesti mendapat keizinan terlebih dahulu untuk menjadikan zakat tu sah. Ustaz, boleh tak kalau macam saya macam dah bayar zakat kan, ambil gambar hashtag dan zakat. Why not kan? Trend sekarang.
Kalau trend sekarang ni memang betul lah, ada orang suka dan tarawih, hashtag dan tarawih, hashtag dan tadarus. Yang dia tak sempat nak hashtag aja, hashtag dan meninggal lah. Tu dia tak sempat. Yang tu dia tak boleh nak hashtag sendiri, orang lain kena hashtag kan. Okay. So bila berkaitan dengan zakat ni sebenarnya satu ibadah yang istimewanya zakat ni, zakat ke sedekahnya, actually kita boleh tunjuk. Tetapi tunjuk tu dengan cara kita menggalakkan orang lain. Contohlah kita tahu kita ramai follower dekat Insta ke kat mana-mana ke kan. So kita tulis tu dan kita buat tu, dan zakat satu kewajipan. You all dah buat ke belum? Maknanya kita ajak orang. Maka tujuan kita tu nak ajak orang lain supaya segera buat. Maka kita tak dapat dosa disebabkan tu. Yang penting niat kita ikhlas lah. Tetapi yang salahnya adalah bila kita bantu fakir miskin, lepas tu kita tunjukkan fakir miskin tu dekat media sosial. Yang tu salah. Sebab apa? Sebab kita nak kena jaga dia punya aib dia punya kehormatan diri. Sebab mereka ni, itulah kesusahan mereka tu kadang-kadang bukan untuk dipertontonkan. Tapi contoh kalau saya bayar zakat, lepas tu saya ambil gambar banyak kosong tu macam mana Ustaz? Ramai kosong tu. Tanya je. Ramai yang buat macam tu kan. ambil kat belakang cek je cek kan. Tu kan. Belakang cek kosong. Dan tak, itu barangkali mungkinlah kalau ada niat yang tak betul, tetap juga Allah Ta'ala akan nilai berdasarkan niat. Okey Ustaz, nak tanya je lah cara-cara yang paling mudah untuk bayar zakat. Kalau macam sebelum ni kita kena jumpa amir, lepas tu akad dan sebagainya. Dan sekarang ni macam pandemik COVID-19 kita nak elakkan social distancing dengan amir. So mungkin cara yang paling mudah Ustaz. Cara paling mudah sekarang ni kita boleh bayar zakat menerusi kaedah online. Kita di portal rasmi PPZ Mawib, kita dah ada medium lah untuk kita sediakan kepada para pembayar boleh bayar online. Dia punya laman web dia fitrah.zakat.com.my. Saya ulangi, fitrah.zakat.com.my. Kalau nak bayar zakat harta, zakat.com.my. Senang je. Jadi boleh buat pembayaran menerusi online. Begitu juga kita ada ejen-ejen kutipan zakat, dan ejen ni perbankan internet. Pergi layari mana-mana bank, kita ada 15 bank yang berdaftar dengan kita, boleh buat di mana-mana sahaja. Kita juga ada e-wallet, kita ada Boost, kita ada Shopee, kita ada GoPays. Ini semua juga memudahkan. Jadi bukan saja kita boleh shopping dalam Shopee, tapi kita juga boleh menunaikan ibadah sambil-sambil kita menjamu mata tengok barang-barang yang mungkin beli, mungkin tak. Gitulah. Oh, mudah macam tu je Ustaz. Maksudnya Guna dia sekarang ni phone boleh saja. buat sekarang Ustaz. Boleh buat sekarang. Buat sekarang? Why not? Jom. www. Kat mana? www.zakat.com.my. Keluar tak? Zakat dah. Boleh hashtag dah.